بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sebaik-baik tempat, dan mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qasas, merujuk ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم innahu kana minal mufsidin. Surah Al-Qasas ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Baik, bila berbicara mengenai surah Al-Qasas ataupun surah yang bermaksud kisah-kisah ataupun cerita-cerita, surah ini sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak kitab-kitab tafsir, baik secara muqaddimah ataupun penjelasan. Sebagai contoh, di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Qurtubi mendatangkan beberapa pendapat dan pandangan-pandangan daripada ulama-ulama berkaitan dengan surah Al-Qasas ini. Secara umum, surah Al-Qasas adalah surah Makkiyah, yakni satu surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah berada di bumi Mekah. Tetapi di sana adanya beberapa pandangan dan pendapat berkaitan dengan ayat-ayat yang terkandung di dalam surah ini, kerana ada sebahagian ulama yang menyebutkan
adanya ayat-ayat madaniyah walaupun jumlah yang amat kecil. Contoh di dalam tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, beliau mendatangkan 3 pandangan daripada ulama. Yang pertama ialah pandangan yang mengatakan bahawa keseluruhan ayat-ayat daripada surah Al-Qasas yang berjumlah 88 ayat semuanya adalah Makkiyah. Ini pandangan yang pertama, semua 88 ayat adalah Makkiyah. Ini adalah pandangan daripada Al-Hasan. Begitu juga dengan Ikrimah dan begitu juga dengan Atha. Manakala pandangan yang kedua datang daripada Abdullah ibnu Abbas dan Imam Qatadah, yang mana daripada perkataan Ibnu Salam, ada satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merujuk ayat 85. Ayat 85 dalam surah Al-Qasas. Kerana ayat 85 ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah ketika berlakunya peristiwa hijrah. Hijrah Nabi daripada bumi Mekah menuju ke bumi Madinah. Tetapi ayat tersebut bukan turun di Mekah dan ayat tersebut juga bukan turun di Madinah. Tapi turun di satu tempat di antara Mekah dengan Madinah. Tempat tu nama dia Juhfah. Ayat 85 surah Al-Qasas turun di Juhfah. Ayat tersebut merujuk Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya dialah yang telah mewajibkan ke atas kamu untuk menjalankan hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quran, yang benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembalian ataupun asal kamu. Jadi Juhfah ni duduk tengah-tengah antara Mekah dengan Madinah. Rasulullah dah keluar daripada kota Mekah, tapi hijrah Nabi ni tak sampai lagi ke Madinah. Turun satu tempat nama Juhfah. Jadi kita nak iktibarkan ayat ni sebagai ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah? Nak kata dia ayat Makkiyah ke ayat Madaniyah? Mekah dah keluar, Madinah tak sampai lagi. Nak kata apa? Menurut disiplin ilmu ulumil Quran, sebahagian besar ulama-ulama ulumil Quran dia iktibarkan ayat seperti ini, keadaan dan situasinya diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah. Kerana Rasulullah dah berhijrah keluar daripada kota Mekah. Walaupun pada waktu tu Rasulullah masih lagi belum sampai ke bumi Madinah, diiktibarkan sebagai ayat Madaniyah. Ini ikut pandangan yang kedua, ada satu ayat. Manakala ada satu lagi pandangan yang ketiga dan terakhir. Ini adalah pandangan Muqatil ibnu Sulaiman. Muqatil mengatakan ada 4 ayat yang merujuk ayat Madaniyah di dalam surah Al-Qasas. Berturut-turut 52, 53, 54, 55. Inilah 4 ayat sebagai ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Al-Qasas. Ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Dan kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quranul Azim, Imam Ibnu Katsir sekalipun, dia menyebutkan dan menyatakan hal yang sama. Tentang surah ini adalah surah Makkiyah, adanya pandangan keseluruhan adalah Makkiyah, adanya pandangan ayat 85 yang turun di Juhfah, dan juga ada pandangan 4 ayat 52 hingga 55 tadi. Tetapi di dalam tafsir Ibnu Katsir dia mendatangkan satu riwayat berkaitan dengan surah Al-Qasas ini, yang mana riwayat ini datang daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pendiri dan pengasas kepada mazhab Hambali. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,
telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Amir, telah menceritakan kepada kami Waqi' daripada bapaknya, daripada Abu Yusuf, dan kemudian daripada Ma'di Kariba. Riwayat ini berakhir pada Ma'di Kariba, nama seorang personaliti, nama seorang individu. Apa kata Ma'di Kariba? Kami. Bila dia sebut perkataan kami, dia bukan merujuk kepada Ma'di Kariba seorang, tetapi bersama dengan Ma'di Kariba ni ada beberapa orang yang lain yang kita tak ketahui jumlahnya bila dia guna perkataan kami. Maksudnya Ma'di Kariba dengan beberapa yang lain telah datang menemui salah seorang sahabat besar Nabi. Siapa sahabat besar tersebut? Beliau ialah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Ma'di Kariba dan beberapa yang lain datang dan bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud, lalu kami, Ma'di Kariba, meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud supaya membacakan kepada kami surah yang dimulai ataupun surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah ta, sin, mim. Jadi mari jumpa sahabat ni minta Abdullah ibnu Mas'ud tolong bacakan pada kami surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ta, sin, mim. Jadi apa jawab sahabat yang nama dia Abdullah ibnu Mas'ud ni? Abdullah ibnu Mas'ud habaq kat depa, sesungguhnya aku tidak memiliki surah tersebut. Aku tidak memiliki surah tersebut. Tapi kamu pergilah kepada orang yang mengambilnya. Maksud mengambilnya di sini ialah orang yang menerimanya secara terus, secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat lain yang namanya Khabbab ibnu Arat. Kamu pergi cari sahabat yang nama Khabbab, sebab dia ambil dan terima terus daripada Nabi. Lalu kami, Ma'di Kariba dan beberapa yang lain pergi cari sahabat yang nama Khabbab ini. Bila bertemu dengan Khabbab, dia mengajukan permintaan yang sama macam dia ajukan pada Abdullah tadi. Tolong bacakan kepada kami surah yang dimulai diawali dengan huruf muqatta'ah ta, sin, mim. Lalu Khabbab membacakan surah tersebut kepada kami. Jadi surah yang dimaksudkan tu ialah surah Al-Qasas, diawali dengan ta, sin, mim. Ini riwayat yang disebutkan di dalam Muqaddimah Tafsir Imam Ibnu Katsir. Baik. Kembali kepada persoalan ayat yang dibacakan tadi. Sebelum pergi kepada ayat, surah ini sebenarnya adalah surah berangkai. Maksud surah berangkai, dia mempunyai tema yang hampir sama dengan dua surah sebelumnya. Surah Al-Qasas sebelumnya adalah surah An-Naml, surah semut. Sebelum surah An-Naml adalah surah Asy-Syu'ara, surah kisah para penyair. Jadi dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah An-Naml dan datang surah Al-Qasas, tiga surah berangkai ini mempunyai tema yang hampir sama, yang ingin diceritakan dan dipersembahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Qasas, dia ada penceritaan mengenai Bani Israel. Mengenai Bani Israel. Sebelum ni pun kita dah belajar banyak tentang kisah Bani Israel di awal surah-surah yang lain. Contoh, dalam surah Al-Baqarah banyak cerita pasal Bani Israel. Dalam surah Ali Imran ada cerita Bani Israel. Bahkan tidak berkehabisan dan berkeputusan. Dalam Al-Quran cerita tentang Bani Israel, tapi datang surah Al-Qasas ni, dia tambahkan ilmu dan pengetahuan kita tentang Bani Israel.
Antara lain yang ingin diberitakan oleh Allah ialah dia nak habaq bahawa Bani Israel ni telah lama Islam. Bani Israel ni sejak dahulu telah mengenal apa yang disebut sebagai syariat ataupun agama, mengikut nabi-nabi dan rasul-rasul sehingga kan sebelum kedatangan Nabi Allah Musa lagi. Sebab ayat yang kita nak baca ni cerita pasal Nabi Musa. Tapi nak habaq, sebelum Nabi Musa tu, Bani Israel sebelum ni dah memang beriman pun kepada Allah dan mengikuti agama dan syariat daripada nabi-nabi sebelumnya. Contoh, bermula daripada keturunan nenek moyang mereka. Siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dah mendakwahkan mereka tentang Islam, tentang agama. Bahkan sehingga hampir-hampir puncak pengakhiran hayat kehidupan Nabi Ibrahim pun kalau kita baca, di sisinya ada anaknya Nabi Ishak, adanya Nabi Yakub. Apa antara pesanan terakhir Nabi Ibrahim? Janganlah kamu mati kecuali dalam agama Islam. Maksudnya mereka dah kenal Islam dan Nabi Ibrahim berpesan supaya berpegang teguh dengan agama dan ajaran Islam. Wafat Nabi Ibrahim secara ringkas, anak dia yang menyambung. Siapa? Nabi Allah Ishak. Mereka kenal Islam, kenal agama, kenal syariat. Wafat Nabi Ishak disambung oleh Nabi Allah Yakub. Benda yang sama berlalu dan berlangsung. Habis Nabi Allah Yakub, anak dia Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tetapi satu benda kita kena ingat dari sudut perspektif sejarah. Sebab Nabi Allah Yusuf, keberadaan beliau di mana? Di bumi Mesir. Dan selepas wafatnya Nabi Yusuf, nak datangnya, nak terutusnya Nabi Allah Musa tu mempunyai rentang ataupun tempoh masa yang agak panjang. Bila last wafat Nabi Yusuf tu, nak mari Nabi Musa ni dia ada rentang masa. Bila berlakunya rentang masa untuk satu tempoh yang lama ataupun agak panjang, itulah yang berlaku kepada manusia pada kebiasaannya. Ada di antaranya yang sudah melupai ajaran-ajaran dan syariat sebenar sebagaimana yang diterima daripada Nabi atau Rasul sebelumnya. Ada yang jenis manusia, walaupun dia beragama, tapi sifat suka menambah-nambah, suka mengurang-ngurang. Contohnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun melakukan penyelewengan terhadap makna-makna dan tafsiran bagi akidah ataupun syariat pada masa itu. Walaupun tak ada kitab lagi yang turun ni, nak turun kitab Hafiz, nanti mari Nabi Musa. Tapi itulah yang berlaku. Jadi poin di sini ialah, bila terutusnya Nabi Allah Musa alaihi salam, salah satu pointed tempat dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam ialah nak memperbetulkan kembali apa yang menjadi kesalahan yang telah dilakukan oleh Bani Israel sebelum ini. Maksudnya dari sudut tadilah, mereka dah Islam, tapi bila rentang masa tu lama nak mari Nabi Musa, ada mereka buat hal yang macam-macam. Sama ada melakukan penambahan atau pengurangan. Jadi nombor satu dakwah Nabi Musa ialah nak betulkan balik kepada kaum dia Bani Israel. Dan yang kedua ialah dakwah Nabi Musa terhadap bangsa Kipti dan pemimpin mereka. Siapa pemimpin bangsa Kipti? Fir'aun. Tempat baginda dilahirkan, tempat baginda dibesarkan, tempat baginda bermukim tu, bumi Mesir. Jadi ada dua sasaran dakwah yang kena dilakukan oleh Nabi Musa. Ini benda yang sama yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah dulu. Benda yang sama. Contoh, paling last pun kalau kita tarik dan naik susu galur bangsa Arab ni,
dia juga akan sampai kepada Nabi Ibrahim, tapi jaluran dia melalui Nabi Allah Ismail. Cuba tuan-tuan tengok dalam sejarah, selepas Nabi Ismail, untuk bangsa Arab tak akan ada seorang Nabi dan Rasul pun celah tu. Hak akan datang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang tak tempoh masa yang begitu lama nak mari Nabi Muhammad tu, hak last pada depa Nabi Ismail. Macam-macam boleh jadi sebagaimana umat Bani Israel dulu selepas Nabi Yusuf nak mari Nabi Musa. Jadi itulah hakikat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Bangsa Arab, kita tengok benda yang hampir sama. Mereka selalu mendakwa, mereka sering mendakwa mereka adalah anak cucu keturunan Nabi Allah Ibrahim. Mereka anak cucu keturunan Nabi Allah Ismail. Ya. Dan kami ini mengikuti ajaran-ajaran dan syariat Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Ini yang saya nak sebut. Setiap dakwaan yang kita buat ataupun kita presentkan pada orang lain perlu ada bukti. Jadi kalau dia nak dakwa pada masa itu mereka mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, kita tengok contoh dia. Nabi Ibrahim mengajak manusia supaya mentauhidkan Allah dengan cara yang sebenar, tanpa adanya isu-isu yang membabitkan kesyirikan pada Allah. Tapi hakikatnya yang berlaku kepada Arab musyrikin Mekah, dah lama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tinggal, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, apa yang berlaku? Mereka rata-rata adalah golongan yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Inilah yang disebut isu kesyirikan. Selain mereka beriman kepada Allah, selain mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka menjadikan patung-patung idola dan berhala mereka, yang entah mungkin ada yang dibuat daripada batu, ada yang dibuat daripada kayu, ada yang dibuat daripada tanah, ada yang dibuat daripada kurma dan sebagainya. Menjadikan mereka sebagai tempat permohonan, tempat wasilah selain daripada Allah. Ini isu syirik. Tuan-tuan, kalau dipertanyakan, adakah benar Nabi Ibrahim mengajarkan hal tersebut pada mereka? Maksudnya kalau kamu nak minta pada Allah, kamu nak bermohon pada Allah, kamu bangunkan patung-patung berhala. Agak-agak boleh diterima tak jawapan tu? No, walaupun dakwaan kami anak cucu keturunan Ibrahim. Tapi syariat yang kamu sambung dan kamu bawa belum tentu yang sebenar dibawa oleh Ibrahim. Begitu juga dengan isu penyembelihan. Isu korban pun dibawa daripada syariat Ibrahim. Sembelih unta ke, sembelih lembu ke, sembelih kambing. Yang jadi masalah, bila kamu menyembelih masyarakat Arab dahulu, kamu niatkan penyembelihan tu bukan atas nama Allah. Tapi kamu niatkan penyembelihan tu atas nama patung berhala Al-Lata, patung berhala Uzza, patung berhala Manat, patung berhala Hubal dan patung-patung lain. Hak ni yang salah. Bukan salah pada pengorbanan yang dilakukan tu. Cuma cara dia tak betul. Nabi mari nak betulkan benda ni lah. Begitu juga dengan bab ibadah. Bila kita tengok bab ibadah, haji warisan Nabi Ibrahim, tawaf sa'i warisan Nabi Ibrahim. Tapi corak dan bentuk pelaksanaan haji pada zaman jahiliah, bagaimana keadaan bila mereka tawaf Kaabah? Lagu mana? Tawaf dalam keadaan berbogel. Tawaf dalam keadaan telanjang. Oi, tak masuk akal kalau nak kata ni ajaran Nabi Ibrahim. Betul haji ajaran Nabi Ibrahim. Cara kamu tawaf ni bukan. Tu kamu buat sendiri-sendiri. Kamu reka sendiri-sendiri. Dan kalau kita tengok dalam ayat Quran sebut, mereka buat dua benda lain yang memalukan, menjijikkan. Dahlah tawaf tak pakai apa, sambil tawaf bertepuk-tepuk tangan dan bersiul-siul. Tuan-tuan boleh gambar tak dalam kepala? Ada orang sedang tawaf ni. Kalau tawaf pusuk jantan belakang semua rumah kita tak kisah sangat. Ni tawaf depan Kaabah, rumah Allah. Tak pakai apa, duduk bersiul-siul, duduk tepuk-tepuk tangan keliling Kaabah.
Satu pemandangan yang jelek dan menjijikkan. Tak mungkin sama sekali untuk diterima bahawa ini adalah peninggalan daripada Nabi Ibrahim. Benar Nabi Ibrahim mensyariatkan haji dan pelaksanaannya, manasik tu. Tapi hak kamu buat ni kamu reka-reka dah. Kamu reka-reka sendiri. Inilah nak perbetulkan, nak buat haji, buat cara yang sebenar. Pakai kain ihram. Nak tawaf, bacalah tahmid ke takdis ke memuji Allah, bukan duk tepuk tangan, bukan bersiul-siul. Bukan nak tolak ajaran tu, tapi nak betulkan. Begitu juga, ada yang style dulu, bila balik daripada ihram. Bila balik daripada ihram, ada di antara mereka bila sampai di kediaman atau rumah masing-masing, mereka tak masuk ikut pintu depan. Mereka masuk ikut pintu belakang. Daripada ihram, balik sampai rumah ni, kita ni daripada ihram, pintu depan tak masuk, dia masuk ke pintu belakang. Sebab tu dahulu, orang-orang Arab Quraisy ni juga dikenali sebagai Al-Khumus. Al-Khumus. Maksud Al-Khumus ni, orang-orang Arab Quraisy saja bila balik daripada ihram, masuk ikut pintu depan. Selain daripada Arab Quraisy, kalau balik daripada ihram, masuk ikut pintu belakang. Ini pun mereka reka-reka juga. Sebab tu Allah sebut, walaisal birra an ta'tul buyuta min zuhuriha tu. Bukanlah suatu kebajikan atau kebaikan bila kamu mendatangi rumah kamu daripada belakang, daripada pintu belakang. Cerita pasal itulah. Macam-macam mereka reka. Bab sosialisasi ni tak payah kira lah. Bab berjudi ke, melacur ke, berzina ke, bunuh anak perempuan hidup-hidup ke, tilik nasib ke, bid'ah ke, khurafat, takkan nak kata ni Nabi Ibrahim yang ajak. Memang tak masuk akal. Okey, tuan-tuan boleh nampak dah. Benda yang samalah yang Nabi Musa nak rilis Bani Israel yang ditinggalkan sejak zaman Nabi Yusuf, dan benda yang sama Nabi Muhammad nak rilis yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail tu. Bukan mari nak buang benda tu. Mari nak perbetulkan balik. Hak dengan Allah, jangan buat syirik. Tauhid secara lurus dan murni. Kamu nak sembelih, jangan niat kepada benda lain. Niat kepada Allah. Bukan nak buang ibadat korban tu. Ibadat menyembelih tu. Nampak tak dua sisi persamaan? Sebab tu, surah Al-Qasas ni ada satu surah yang kalau kita masukkan dalam sudut tersirat dia, dia ada persamaan yang cukup dekat antara bentuk dakwah Nabi Allah Musa dan bentuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok, ada satu ayat turun Rasulullah macam tadi, tengah perjalanan. Tengah perjalanan. Dan surah ni adalah surah yang hujung-hujung Rasulullah nak berhijrah. Jadi ada panduan yang cukup besar. Sebab Nabi dah menghabiskan hampir 13 tahun dakwah dia di bumi Mekah. Sekarang Nabi nak berhijrah ke Madinah. Ada bentuk pendekatan dakwah yang berbeza. Kerana corak mad'u, orang yang Nabi hadapi di Mekah cara lain. Tapi jenis mad'u yang Rasulullah nak hadapi di Madinah cara lain. Jadi sebab tu turun ayat ni. Dia nak suruh faham elok-elok, hadam elok-elok, dengar elok-elok cerita Nabi Musa. Nabi Musa dah menghadapi benda yang hampir sama dengan kamu, wahai Muhammad, sebelum ni. Jadi kita teliti beberapa perkara. Pertama ialah konteks dakwah Nabi Allah Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor satu ialah dari sudut rentang masa. Ada fasa-fasa tertentu. Nabi Allah Musa melalui dua fasa dakwah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun melalui dua fasa dakwah. Baik, Nabi Musa, apa dia dua fasa dakwah? Pertama ialah merujuk dakwah Nabi Musa alaihi salam sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh masa dia berdakwah sebelum menyeberangi Laut Merah. Tempoh fasa dakwah Nabi Musa yang kedua ialah dakwah baginda selepas menyeberangi Laut Merah. Itu dua fasa.
Kalau Nabi Muhammad, dia bukan merujuk kepada secara sembunyi dan secara jahar tu tak. Tapi fasa dakwah Nabi Muhammad sewaktu berada di Mekah dan fasa dakwah Nabi Muhammad selepas berhijrah ke Madinah. Itu persamaan dia, ada dua fasa. Konteks yang kedua ialah cara ataupun kaedah yang diguna pakai oleh kedua-dua Rasul tersebut. Apa dia kaedah dia? Contoh, Nabi Musa, dakwah dia satu, macam kita sebut di awal tadi, pengkhususan dia kepada kaum dia Bani Israel. Dia nak perbetul kesilapan-kesilapan, ketidaksengajaan, kejahilan, kebodohan, ketidaktahuan mereka tentang syariat dan agama. Satu. Okey, konteks yang kedua, dia nak dakwah kepada bangsa Kipti. Satu bangsa yang menjadi, kita kata, tempat tinggal bersama di bumi Mesir, dan pemimpin mereka tu, penguasa Mesir masa tu, Fir'aun. Jadi ada cara dan kaedah yang berbeza. Kita nak betulkan balik orang yang dah memang satu agama dengan kita, cuma dia buat silap, cara dia lain. Macam kita nak perbetulkan sesama kita. Kita nak dakwah. Kawan kita tu orang Islam. Saudara kita pun orang Islam. Cuma dia buat satu perkara, perbuatan ataupun tindakan yang melanggar batasan yang agama benarkan. Jadi cara kita nak cakap pada mereka pun, cara dia lain, bentuk dia lain, tone dia lain, nada dia lain, benda, kaedah dia lain. Tapi bila kita berhadapan, dengan individu seperti Fir'aun, yang mana tak mengenali Tuhan, tak tahu apa itu Tuhan, tak tahu apa itu agama, tak tahu apa itu syariat, ditambah pula dengan sifat dia yang sombong, meninggikan diri, buat ikut suka hati dia. Adakah bentuk dan cara serta kaedah dakwah samakah dengan kumpulan yang pertama tadi? Confirm dia tak sama. Hak ni lagi teruk nak kena cerita tentang prinsip ketuhanan, apa itu Tuhan, apa itu Nabi ke, contoh apa itu malaikat, apa itu agama, apa itu syariat. Bentuk dia lain, tone dia lain. Sama juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdakwah kepada kafir musyrikin Mekah yang dah memangnya Islam, mengenali agama, mengenali Allah, cuma silap kepahaman, silap pengenalan tentang Allah, silap pengenalan tentang agama, silap pengenalan tentang ibadat, silap pengenalan tentang sosial, tentang muamalah. Mari nak perbetul jenis orang macam ni, cara dia berbeza. Bila Rasulullah duduk Madinah, sahabat-sahabat rata-rata yang dah memang terima Islam. Yang Rasulullah nak dakwah pun bukan benda-benda yang jadi asas dan basic di Mekah. Sebab asas dan basic di Mekah ni ialah tauhid. Tapi asas dan basic di Madinah ni bab ibadah dah. Nak terangkan pasal semayang, nak terangkan pasal puasa, nak terangkan pasal zakat, pasal jihad, pasal infak, dia cukup berbeza. Boleh nampak tak? Dengan kata lain, apa yang Nabi Musa hadapi kaum dia Bani Israel, dia ada nada-nada ayat Al-Quran yang bersifat madaniyah. Bila Nabi Musa berhadapan dengan kaum dia Bani Israel, nada sifat dia tu ayat-ayat madaniyah. Sama macam Rasulullah berdepan dengan sahabat di Madinah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, berhadapan dengan ahli sihir, berhadapan dengan ahli nujum dan bangsa Kipti, nada dia ialah bersifat ayat Makkiyah. Sama dengan nada dan sifat Rasulullah mendakwahkan kafir-kafir musyrikin di Mekah. Okey, dah nampak tak benda tu? Yang ketiga ialah jenis manusia.
jenis manusia yang Rasulullah nak dakwahkan. Kalau Nabi Muhammad di Mekah, geng-geng yang mensyirikkan Allah. Tapi waktu Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, jenis orang yang mempertikaikan prinsip ketuhanan. Siapa Tuhan kamu? Bila dijelaskan siapa Tuhan, duk mana Tuhan kamu? Bila dijelaskan kedudukan, dia nak buat bangunan lah, dia nak ambil panah, nak naik, nak panah Tuhan, nak bunuh Tuhan lah, macam-macam. Dan Nabi Muhammad sendiri bila pergi ke Madinah, berdepan dengan golongan munafik. Di Madinah ada golongan munafik, ada golongan Yahudi. Ramai munafik di Madinah. Tapi Rasulullah tidak menceritakan manusia-manusia munafik ni kepada sahabat-sahabat lain. Tapi antara sahabat yang Rasulullah ceritakan tentang manusia munafik ni ialah Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman tentang manusia munafik. Dalam peribahasa disifatkan gunting dalam lipatan, talam dua muka. Munafik ni bahaya dia kerana dia bersama dengan Rasulullah. Dia bersama dengan sahabat. Bila beribadah, contoh solat. Solat mereka tu berimamkan Rasulullah. Bukan berimamkan orang biasa-biasa macam kita. Tu imam mereka ialah Rasulullah. Sahabat mereka, sahabat Rasulullah. Mereka berpura-pura saja. Tapi bila balik bertemu dengan sesama mereka, mereka berbincang. Hari ini Muhammad sembang apa? Hari ini Muhammad habaq apa? Hari ini Muhammad buat apa? Tapi bila balik semula kepada Nabi dan sahabat, buat manis muka, buat cakap lembut-lembut depan Nabi. Ini bahaya. Golongan-golongan munafik. Yang di Madinah dulu yang paling popular siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul kan? Abdullah bin Ubay bin Salul yang bergerak secara underground tu. Bagaimana dengan dakwah Nabi Musa? Nabi Musa pun menghadapi golongan yang sama. Tak ada ke jenis manusia munafik dalam Bani Israel tu? Berlambak manusia munafik. Lihat saja selepas Allah menyelamatkan mereka, menyeberangi Laut Merah. Tuan-tuan boleh bayangkan atau fikirkan kalau kita berada dalam kelompok Nabi Allah Musa masa tu. Allah dah tunjukkan kebesaran dia, memberikan pelepasan dari sudut pertolongan yang kita tak boleh fikir dengan akal biasa. Depan ni laut yang terbentang luas. Belakang ni tentera yang jumlah mungkin ratusan ribu, mungkin capai jutaan. Tak boleh nak pi mana dah. Tapi Allah melepaskan keperluan mereka pada masa tu, tunjuk mukjizat depan mata mereka. Ni utusan aku, ni nabi aku, ni rasul aku perintahkan dia. Tongkat dia pukul pada laut, terbelah. Waktu terbelah, peristiwa itu berlaku depan mata kamu. Supaya kamu menyaksikan mukjizat dan pembuktian terhadap kebesaran Allah. Bukan kata waktu Nabi Musa nak ketuk air tu, minta yang ni susah nak diterima oleh akal. Jadi semua pejam mata, jangan tengok. Tak ada. Benda tu berlaku depan mata kamu, mukjizat. Lepas tu kamu berjalan di celah-celahnya dan Allah menyelamatkan kamu sampai seberang sana. Tak cukup dengan itu, bila kamu berpaling, Allah bagi peluang menyaksikan satu lagi kebesaran dia. Laut itu bertangkuk kembali dan Fir'aun yang kamu takuti sebelum ini, yang kamu geruni sebelum ini, manusia inilah yang telah membunuh anak laki-laki kamu, berapa ribu jumlah dia, yang telah melakukan penghinaan terhadap kamu dengan menjadikan kamu kuli-kuli waktu di bawah pemerintahan dia dulu. Sekarang saksikan dia dengan tenteranya sedang tercungap-cungap menuju kepada pengakhiran kehidupan masing-masing. Kamu tak rasa itu satu kebesaran? Allah selamatkan kamu. Fir'aun mati depan mata kamu. Harap-harap tak ada lah yang jenis terpeleok munafik apa. Tapi lihatlah sejarah seterusnya. Sampai saja di kawasan Bukit Tursina, Nabi Musa naik bermunajat kepada Allah beberapa puluh malam, 40 malam. Mari mangkuk hayun tu, siapa dia? Samiri lah. Mari Samiri, ringkas cerita semua dah tahu,
buat patung lembu, lepas tu suruh Bani Israel pergi sembah. Nabi Musa naik ke atas bukit Tursina nak cari Tuhan dia. Tak turun-turun sebab tak jumpa Tuhan dia. Sebab Tuhan kita yang sebenar ni lah. Ni patung lembu Tuhan kita yang sebenar. Jadi yang munafik, yang bukan beriman dengan sebenar-benar keimanan, boleh sekali dengan Samiri sembah. Tuan-tuan boleh lihat isu ni. Isu ni bukan isu biasa. Isu ni bukan isu main-main. Selalunya benda-benda macam ni ialah bila tempoh masa seperti tadi. Nabi Yusuf tinggal, nak mari Nabi Musa. Kita tak pelik kalau jadi macam-macam. Sebab putusnya hubungan wahyu, putusnya hubungan Nabi dan Rasul sebagai pembimbing. Kita lihat apa yang berlaku kepada kafir musyrikin Mekah. Kita tak rasa pelik sangat sebab last pun mari pada depa Nabi Ismail sebelum mari Nabi Muhammad. Kalau depa jadi macam-macam tak pelik sangat. Tapi ni Nabi Musa duk hidup lagi, Nabi Harun yang diawasi mereka tu duk hidup lagi. Baru saat-saat tadi kamu menyaksikan mukjizat kebesaran Allah, Fir'aun mati depan kamu. Boleh kamu pergi sembah patung lembu? Kita cannot brain lah. Sampai tahap tu mereka diperbodohkan. Ringkas cerita, turun Nabi Musa marah dekat abang dia Nabi Harun. Pasal apa tak jaga elok-elok Bani Israel? Pasal apa boleh terlepas benda besar macam ni? Last sekali halau. Habis dah geng-geng munafik tu keluar. Betul ke habis? Betul ke habis tuan-tuan? Tak habis lagi. Nak tengok munafik yang masih berbaki, contoh, bila sampai di sempadan bumi Kanaan. Bumi Kanaan tu adalah bumi yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ni bumi yang aku janjikan untuk kamu. Tapi sebelum kamu dapatkan bumi ini, dalam bumi ini ada penduduk dia. Jadi kamu kena berperang dengan mereka. Lawan mereka, dan Allah jamin pula peperangan dan perlawanan ni akan dimenangi oleh kamu. Mana tuan-tuan nak cari? Kita nak berperang ni, nak mengharapkan kepercayaan jaminan daripada manusia pun tak berapa harap. Kalau kita ni duduk dalam tentera, pelatun mana-mana lah. Komander kita kata, kita akan berperang dengan komunis ni. Dan aku jamin kita akan menang. Tu pun dalam dua lagi jaminan tu. Mungkin jaminan tu sebab komunis ada 40 orang, kita satu pelatun 400 kata. Tentera dia senapang patah, kita main shigan apa-apa. Jadi bagi jaminan, confirm kita akan menang. Belum tentu. Tapi ni siapa yang bagi jaminan? Allah bagi jaminan. Kamu perang, aku bagi kemenangan pada kamu. Last sekali apa jawab dia? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu wahai Musa, ajaklah Tuhan kamu sekali pergi berperang. Kalau menang kami masuk, kalau kalah kami lari. Ni manusia apa ni? Manusia yang benar-benar beriman ke manusia munafik? Manusia munafik lah ni. Beria-ria kami taat pada Musa, kami setia pada Musa, kami menyokong Nabi Musa. Bila datangnya perintah Allah suruh berperang, perkataan celupak inilah yang keluar daripada mulut mereka. Tapi bila celupak macam ni, Allah hukum mereka sesat di padang teh berapa tahun? Sesat di padang teh berapa tahun? 40 tahun tuan-tuan, sesat tengah padang pasir. Tak boleh gambarkan. Kalaulah kita umur 20 pada masa tu, baru jadi cikgu, 40 tahun, pencin terus. Keluar-keluar tu pencin. Dah 40 tahun duduk dalam tu sesat. Kita masuk tu umur 20, sesat 40 tahun, keluar, pencin terus. DG 52, tak ada masalah. Nak habaknya. Tu hukuman yang Allah bagi. Bila mereka lepas, zaman Nabi Yusha. Itu kisah kan, Nabi Yusha dengan tertahannya matahari, panjang lah kisah tu. Okey. Oh, ni baru nak masuk tafsir ni. Tadi mukaddimah saja, tak apa. Alang-alang payah nak datang kan. Okey, ni kita baru start baca. Tadi nak suruh nampak lah, nak suruh nampak apa yang Allah nak jelaskan dalam surah ni. Baik. Naslu alaika min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumin yu'minun.
kami membacakan kepadamu. Mu tu kembali kepada Muhammad. Kami membacakan kepadamu, wahai Muhammad, min nabai Musa, sebahagian daripada kisah Nabi Musa, wa Fir'aun, dan juga Fir'aun, bil haqq, dengan kebenaran, liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang mahu percaya. Baik, Allah nak menceritakan kepada Nabi Muhammad melalui kisah Nabi Allah Musa dan kisah Fir'aun dengan benar. Maksudnya kisah ini adalah suatu kisah yang pernah terjadi sebelum zaman kelahiran Nabi Muhammad. Jauh rentang masa antara kedua Rasul ni. Tapi peristiwa ni adalah peristiwa sebenar. Peristiwa yang secara hakikat dan realitinya pernah terjadi di atas muka bumi. Sudah jadi satu kenangan sejarah tentang seorang Rasul yang bernama Musa dan seorang pemimpin atau penguasa yang bernama Fir'aun. Dan ini juga memaknakan penceritaan ini supaya kamu menghayatinya seolah-olah kamu menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala kamu sendiri ataupun seolah-olah kamu menghadiri peristiwanya. Itu yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah Nabi dan Rasul ni, dia cuba bawa kita untuk kita masuk, untuk kita selami dalam framework pengkisahan tu. Maksudnya menghayati sungguh-sungguh, bukan sekadar baca, bukan sekadar tahu, bukan sekadar faham, tapi penghayatan di sebaliknya. Bukan kata, oh kamu tahu tak cerita Nabi Musa? Oh aku tahu cerita Nabi Musa. Kamu faham tak perjalanan cerita? Aku faham jalan Nabi Musa. Berakhir di situ biasanya. Yang Al-Quran nak kepada kita, kita menghayati, kita masuk dalam framework dia. Penceritaan tu, apa hikmah-hikmah, apa yang tersurat dan tersirat di sebalik kisah tersebut. Bukan saja tahu, bukan saja kenal dan bukan sahaja faham. Liqaumin yu'minun, bagi mereka yang beriman. Baik. Bila Allah gabungkan nama Musa dan Fir'aun, di sini memaknakan kepada kita bahawa satu benda yang besar dan penting ialah, ni poin dia, hubungan kekerabatan ataupun hubungan kedekatan seseorang individu dengan individu yang lain bukanlah jaminan untuk keselamatan dirinya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, sekiranya dia menolak dakwah kebenaran yang sampai pada dia. Okey, dah nampak tak? Dia punya pointed. Dia punya pointed, hubungan kekerabatan ataupun hubungan kedekatan seseorang dengan seorang individu yang lain tu bukan jadi jaminan untuk keselamatan dunia dia, lebih-lebih lagi jaminan untuk keselamatan akhirat dia bila dia berlaku sombong, menolak kebenaran dakwah yang sampai pada dia. Itulah yang berlaku kepada Fir'aun. Fir'aun mempunyai hubungan kedekatan dengan Musa, hubungan kekerabatan dengan Musa. Kerana Fir'aun itu ialah bapa angkat dan Musa itu ialah anak angkat. Bapa angkat dan anak angkat walaupun bukan datang dari keturunan yang sama, darah yang sama, tapi mempunyai hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Nabi Musa membesar dalam istana Fir'aun, mendapat asuhan daripada isteri Fir'aun, makan makanan dalam istana Fir'aun, minum minuman dalam istana Fir'aun, pakai pakaian daripada istana Fir'aun, mendapat pengalaman dan kehidupan bersama Fir'aun. Dekat ke tak dekat? Dekat. Tapi bila kebenaran dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bapa angkat dia, inilah hakikat yang sebenar, inilah kebenaran yang sebenar. Kamu kena percaya, kamu kena beriman kepada Allah yang menciptakan dan menjadikan semua. Cerita bla 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 bla. Kawan ni pula berlaku sombong,
meninggikan diri, menolak dakwah kebenaran yang disampaikan oleh anak angkatnya. Jadi tak ada jaminan keselamatan dia di dunia, apatah lagi jaminan keselamatan di akhirat. Banyak contoh-contoh sebelum ni hubungan kedekatan Nabi Nuh dengan salah seorang anak dia. Bapa Nabi, anak tu anak Nabi. Tapi bila dakwah kebenaran ditolak, itulah yang berlaku. Nabi Ibrahim dengan bapa dia Azar. Anak Nabi, bapa bukan Nabi. Anak dakwahkan bapa, bapa tolak kebenaran dakwah anak. Apa yang berlaku kepada bapa Nabi Ibrahim? Isteri Nabi Lut. Nabi Lut Nabi. Dia tu siapa? Isteri Nabi, bini Nabi. Pasangan hidup Nabi. Tapi bila Nabi Lut dakwahkan kebenaran, dia tak mau dengar. Dia nak bercampur juga dengan geng-geng tu. Jadi akhirnya apa berlaku? Itulah habuan dia. Baik di dunia mahupun di akhirat. Nak habaknya hubungan yang dekat. Poin di sini ayat ni nak menyatakan benda yang sama apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad dan kafir musyrikin Mekah. Nabi Muhammad dengan kamu tu hubungan yang dekat. Sama-sama bangsa Arab. Sama-sama suku Quraisy. Tapi kalau kamu menolak dakwah Nabi Muhammad, dakwah kebenaran, dakwah tauhid yang benar ni, jadi tak ada jaminan keselamatan untuk kamu. Contoh, Abu Lahab. Abu Lahab tu siapa dengan Nabi? Pak saudara Nabi, pak saudara betul. Tapi bila dia menolak dakwah Nabi, itulah habuan dia di dunia, habuan dia di akhirat. Bahkan Allah rakam nama dia dalam satu surah Lahab tu. Tabbat yada abi lahabin, kita duk baca sampai hari ni. Tu habuan yang Allah bagi pada dia bila menolak dakwah. Bukan dia tolak dakwah orang kampung sebelah. Bukan dia tolak dakwah daripada orang wilayah negeri lain. Anak saudara dia sendiri, Muhammad. Tapi berbeza kalau yang menerima, seorang lagi bapa saudara Nabi yang menerima. Siapa? Singa Allah. Hamzah, pak saudara Nabi juga. Tapi dia mak lain-lain lah dengan Abu Lahab tu. Bila terima, itulah habuan dia di dunia, habuan dia di akhirat. Dia jadi orang yang mulia di dunia, mati syahid di dunia, besok dia akan dapat kenikmatan yang Allah janjikan. Tapi ada seorang lagi, pak saudara Nabi juga, yang jaga Nabi sejak kematian datuk dia, Abu Talib. Sayang tak kat Nabi? Sayang. Jaga tak kat Nabi? Jaga. Protect tak Nabi? Protect. Defend tak Nabi? Defend. Cuma dia tak mau masuk Islam saja. Dia ada habuan dia. Dia bukan macam Abu Lahab. Abu Lahab ni bukan kata dia tu tak nak terima dakwah Nabi. Dia buat macam-macam kat Nabi. Hak yang ketiga ni sifat dia sayang Nabi, kasih Nabi, jaga Nabi, pelihara Nabi, makan minum Nabi, protect pertahan Nabi. Tapi cuma dia tak mau terima Islam saja. Ada habuan untuk dia. Okey. Sebenarnya, bila kita tengok watak-watak yang kontra dengan dakwah Nabi ni, bila cerita pasal zaman Nabi, selalu naik nama siapa? Hak lawan ni. Tak Abu Lahab, Abu Jahal. Tak Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab ada satu surah cerita pasal dia. Tapi sebenarnya tuan-tuan, yang paling banyak lawan Nabi, yang paling banyak buat onar, siapa yang Allah paling banyak cerita dalam Quran? Walaupun nama dia tak disebut secara jelas dan terang. Agak-agak siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab ke? Bahkan Ibnu Abbas pernah sebut, tak kurang Allah menuturkan sampai 104 kali pasal dia dalam Quran. Tuan-tuan perasan tak selama ni duk baca Quran 30 juzuk ni, Allah sebut tentang dia 104 kali. Kadang-kadang ada Nabi tu nama dia disebut tak sampai 104 kali pun. Ada Nabi disebut cuma 2 kali. Ada nama Rasul disebut 4 kali. Ada nama Rasul disebut 6 kali. Adalah yang 100 sikit. Tapi dia ni Allah sebut 104 kali. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Pernah dengar nama ni? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang terpelajar. Dia dikenali sebagai seorang yang hebat dalam syair.
bila dia hebat dalam syair, bila Rasulullah menyampaikan dakwah, bacaan ayat-ayat Al-Quran, geng-geng kafir musyrikin Mekah suruh dia jumpa Nabi. Betul tak Nabi ni? Dia kata dakwa dia jadi Nabi, datang malaikat pada dia, terima wahyu daripada Tuhan. Sebab dia orang yang expert, orang yang pakar dalam syair, nak tengok ni. Tapi dia bila dia pergi dengar Nabi baca Quran, apa dia? Bukan ni, aku ni dah pakar syair, aku tahulah syair macam mana. Hak Muhammad ni bukan. Ini bukan kalam manusia biasa. Ni kalam datang daripada luar manusia ni. Datang daripada luar manusia, dia memperakui. Tapi masalahnya bila balik nanti, kalau geng tu tanya, nak jawab apa? Geng tu nak dengar benda-benda hak buruk, benda-benda hak bukan-bukan tentang Muhammad. Tiba-tiba mari macam mana? Aku pun tak lawan hak dia baca tadi. Aku pun kalah, takkan nak jawab lagu tu. Allah cerita pasal dia ni, tengok surah Al-Mudassir. Al-Mudassir tu ayat 18 sampai ayat 24. Antaranya tu kisah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia juga adalah salah seorang yang hebat. Hebat lagu mana? Dia salah seorang hakim pada zaman jahiliah. Dalam bab hukum hakam ni, salah seorang penentu undang-undang. Dia orang cerdas, orang terpelajar. Tapi dialah yang paling banyak menentang Nabi, menentang ayat-ayat Al-Quran. Dia ada satu kitab. Nama kitab tu Taswirul Fanni fil Quran. Maksudnya gambaran, kesenian dalam Quran. Di bawah bab, ada satu bab daya pesona Al-Quran. Dia cerita dua individu, satu yang pro, satu yang kontra. Nama-nama besar. Satu merujuk kepada Umar Al-Khattab, dua merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Tengok Saidina Umar bila berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada dia. Bila berdepan dengan ayat Quran, kita selalu didedahkan riwayat yang Umar terdengar bacaan awal surah Taha. Kan dia ni bawa pedang nak pergi cari Nabi Muhammad kan. Cerita pasal Saidina Umar tu, tengah jalan dia bertemu dengan sahabat baik dia. Siapa? Naim bin Abdullah. Naim tanya, yang hang muka merah padang bawa pedang ni nak pergi mana? Aku nak pergi cari Muhammad. Fahamlah. Dia kata, stop dulu. Sebelum fikir pasal orang lain, cuba fikir pasal keluarga kamu sendiri. Pasal apa? Aku dapat tahu bahawa adik kamu sendiri. Siapa adik dia? Fatimah binti Khattab. Dan suami dia, adik ipar kamu tu, dah mengikuti ajaran Muhammad dan mereka dua masuk Islam. Tadi nak pergi buat benda lain. Dengar cerita ni tak jadi. Pi cari dua beradik ni. Pi dia dengar dari jauh tu macam ada orang sedang membacakan Al-Quran. Dalam tu ada sahabat tadi ni. Sahabat kita baca muqaddimah. Khabbab bin Aras yang terima langsung surah ni daripada Nabi. Khabbab tu lah orang yang sama. Duk bacakan pada keduanya. Dengar macam ada orang datang, Khabbab lari menyembunyikan diri. Tinggallah sepasang kelamin ni. Ketuk pintu, buka. Apa yang aku dengar tadi? Ada siapa lagi kat sini? Siapa suami Fatimah binti Khattab? Siapa? Salah seorang sahabat yang dijamin 10 orang masuk syurga. Siapa? Adik ipar Saidina Umar tu. Siapa sahabat yang salah seorang dijamin masuk syurga? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amir. Tu salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, adik ipar Saidina Umar masa tu. Kahwin dengan adik dia Fatimah binti Khattab. Bergaduh, pukul adik ipar, kemudian tampak adik sendiri, ringkas cerita. Dia kata, mana bacaan tadi? Kalau tak boleh, aku tak boleh bagi kat kamu sebab kamu tak suci. Kamu kena pergi mandi dulu, bersihkan diri. Dia pergi mandi, bersihkan diri, barulah ditunjukkan kepada beliau. Awal surah Taha tu. Lembut hati dia. Lepas peristiwa tu dia pergi mana? Jumpa Nabi lah. Atas Bukit Sofa tu, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, masuk Islam. Sebelum tu ada riwayat lain yang cerita bahawa dia sebut apa? Saidina Umar pernah sebut dahulu, aku begitu membenci Islam. Dan dulu aku dengan sahabat-sahabat aku ni di Mekah ni ada kelab.
Macam kalbu malami ke ikut dia lah tu. Maksudnya dia ada kelab, tempat dia tu berkumpul-kumpul, minum-minum. Suatu ketika, aku ada rasa nak bertemu dengan sahabat-sahabat aku di kelab ni. Pi sana, seorang pun tak ada. Jadi pelik, pi mana semua ni? Jadi sebab nak minum, dia pi cari orang yang, satu orang ni yang tukang buat arak tu lah. Mungkin ada special kawan ni, pi cari kawan tu pun tak ada. Lalu dia memutuskan nak pi ke mana? Aku nak pi tawaf lah ke Kaabah. Mungkin aku boleh tawaf 7 kali atau aku boleh tawaf 70 kali. Dia pi ke Kaabah, dia nampak siapa sedang solat? Dia nampak Rasulullah sedang solat. Aku tengok Rasulullah sedang solat pada masa tu, dia menghadap kiblat dia ke arah Syam, Baitul Maqdis. Dan dia menjadikan Kaabah itu di antara arah kiblat dengan diri dia. Nabi semayang duduk dekat dengan kiblat. Jadi arah yang Nabi ambil itu sebenarnya arah Baitul Maqdis. Cuma bila menghadap arah Baitul Maqdis, depan Nabi itu ada Kaabah, seolah nampak Nabi itu semayang depan Kaabah. Tapi arah yang dia ambil itu. Jadi Nabi itu berada di antara dua rukun. Saidina Umar habaq. Rukun yang ada Hajar Aswad padanya. Fahamlah kita. Dan satu lagi antara rukun Yamani. Jadi tempat Nabi solat tadi duduk di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Jadi untuk tidak mengejutkan dia, kalau kopi serbu dia macam tu menyebabkan dia terkejut, jadi cerita lain. Jadi aku datang menghampiri dia dari arah Hijir Ismail. Hijir Ismail belah sana kan. Aku pi senyap-senyap. Lalu aku pi duk berdempik dengan dinding Kaabah, aku ambil kain kelambu Kaabah, aku lingkup tubuh aku. Jadi sekarang yang jadi penghalang antara aku dengan Muhammad, kain Kaabah tu saja. Sebab apa? Dia nak dengar Nabi semayang baca apa? Dia dengar. Hati dia jadi lembut, dia habaq masa tu. Tak boleh nak cakap apa, hati dia jadi lembut. Tengok, orang yang pro, orang yang boleh menerima. Tambah kisah tadi. Kemudian dia masuk Islam. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah apa cerita? Dengar macam mana ayat Quran pun dia reka. Dia kata macam-macam. Pernah balik, mereka berjumpa ni. Dia jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid ni jadi macam mana? Abu Jahal tu anak saudara dia pun. Abu Jahal tu anak saudara dia. Al-Walid tu pak saudara. Jadi, pakcik, lagu mana kita nak buat dekat Muhammad ni? Tak boleh nak buat apalah. Abu Jahal kata, ni cerita lebih kurang nak bagi nampak. Macam mana kalau kita buat tuduhan yang dia tu pembohong, penipu, pendusta? Tak boleh, orang tak percaya. Sebab kita dah tahu dah dia sebelum ni Al-Amin. Kalau kita cakap dia menipu, bohong, orang tak percaya kat kita pula. Kalau macam tu, kita kata, dia ni orang yang kurang sioman. Orang tak apa betul lah. Dulu dia betul, ni dia tak apa betul dah. Orang tak percaya juga. Lepas tu kita nak kata apa? Kita akan kata dia ni seorang penyihir. Penyihir. Ahli sihir. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tafsiran dalam surah Al-Muddassir tu, satu benda yang dia letakkan pada Nabi tu, ayat-ayat Al-Quran tu adalah sihir kepada mereka. Kerana bagi orang Arab ni, sihir ni bila mereka berdepan dengan satu benda, satu perkara yang dianggap pada mereka wow, wonderful, hebat, yang tak boleh dijelaskan dengan akal, yang tak boleh dijelaskan dengan kata-kata, mereka akan kata tu sihir, apa benda sekalipun. Bila Nabi baca ayat Quran, dia kata ni bukan syair, ni bukan pantun, ni bukan gurindam, ni kata-kata bukan kata manusia ni. Jadi bila dia tengok ayat Quran yang didengar, yang dibaca tu, wow bagi mereka, mereka tak boleh nak jelaskan apa benda tu. Mereka anggap, oh ni sihir ni. Muhammad telah menyihirkan kita. Itu je kita boleh tuduh dia. Jadi dengan sihir ni menyebabkan dia terpesona. Ramai orang terpesona dengan dakwah dia. Tinggalkan kita satu persatu. Ini panjanglah kisah Al-Walid. Tak panjang lagu mana. 104 ayat. Tuan-tuan bayangkan. Carilah dalam Quran celah-celah. Banyak pasal dia. Dia ni siapa sebenarnya? Bila Said Qutb, buku Said Qutb tadi sebut Umar dengan Al-Walid. Apa hubungan Umar dengan Al-Walid sebenarnya? Cucu dengan datuk je tu. Cucu dengan datuk. Bukan cucu betul. Umar tu ialah cucu saudara, Al-Walid bin Al-Mughirah ialah datuk saudara dia. Nampak tak salah silah mereka ni? Macam ni. Tutup kan, habis tak lagi tak?
Tak apa ke lebih masa sikit ni? Okey. Saidina Umar. Saidina Umar, bapa dia Khattab tu adalah keturunan Bani Adi. Saidina Umar, bapa dia Khattab keturunan Bani Adi. Mak Saidina Umar nama dia Hantamah, keturunan Bani apa? Makhzum. Sebab tu Saidina Umar dalam diri dia tu ada dua darah. Dua-dua ni darah panglima ni. Bani Adi pun panglima, Bani Makhzum pun panglima. Baik. Hantamah ni ialah seorang wanita, mak Saidina Umar. Nama dia yang sebenar ialah Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Hantamah anak Hisham. Dan Hantamah ni ialah kakak kepada Amru bin Hisham. Siapa Amru bin Hisham? Amru bin Hisham siapa? Abu Jahal lah tu. Amru bin Hisham Abu Jahal. Abu Jahal tu adik. Hantamah binti Hisham tu kakak. Itulah mak Saidina Umar. Jadi hubungan Umar dengan Abu Jahal apa dia? Pak saudara dengan anak saudara lah. Sebab Abu Jahal tu adik mak dia. Saidina Umar anak saudara, Abu Jahal pak saudara. Baik, tengok Hantamah binti Hisham bin Al-Mughirah. Amru bin Hisham bin Al-Mughirah. Hisham tu bapak mereka dua. Hisham tu ialah adik-beradik. Adik-beradik siapa? Adik-beradik Al-Walid bin Al-Mughirah. Yang kita sebut tadi, Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu adik-beradik dengan Hisham, bapak dua orang tu. Jadi Al-Walid pak saudara kepada Abu Jahal, macam saya sebut tadi. Pak saudara kepada Abu Jahal, dan Al-Walid juga pak saudara kepada mak Saidina Umar. Al-Walid tu siapa? Al-Walid itulah bapa sahabat Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itulah bapa Khalid Al-Walid. Al-Walid Al-Mughirah hadut lawan Nabi tu bapa sahabat Nabi, Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid bin Al-Walid sepupu dengan Abu Jahal. Khalid bin Al-Walid juga sepupu dengan mak Saidina Umar. Jadi Umar tu anak sepupu kepada Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid pak sepupu. Kau pening dah. Sekarang saya duk syok seorang-seorang cerita ni. Ni kawan kok mana ni. Tapi dah nampak dah dia punya tu. Jadi Al-Walid bin Al-Mughirah tu jadi tok saudara Saidina Umar, jadi cucu saudara. Jadi hak celah tu Abu Jahal lah. Ini jadi pak saudara Abu Jahal, pak saudara Saidina Umar, belah mak dia tu. Ini anak saudara kepada Al-Walid, sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Semua tu Bani Makhzum. Geng-geng jenis gedebel lah dalam suku Quraisy. Cerita dia jadi panjang macam ni sebab nak abad benda tadi je. Kamu mempunyai hubungan yang dekat dengan Nabi, tapi tak ada jaminan kalau kamu tolak dakwah kebenaran. Bahkan ni juga pengajaran untuk kita pun. Siapa pun kita, bila kita ni sombong macam Fir'aun, macam Al-Walid, datang orang pada kita, tak kira siapa dia, level dia, pencapaian dia, pelajaran dia, kalau dia datang dakwahkan benda yang benar, hak dia cakap tu benda betul, kita tolak, sama je. Benda tu betul lah, nak tolak apa lagi? Benda tu benar dah. Kalau tolak ni lah kata orang yang menyombongkan diri. Macam Fir'aun, macam siapa pun. Tu nampak pengajaran. Boleh baca lagi ke ni? Takut sejam lagi ni. Ayat kedua ni agak panjang ni. Boleh? Pokok saya esok ni. Inna Fir'auna ala fil ard. Sesungguhnya Fir'aun ala. Allah habak sesungguhnya Fir'aun ala fil ard. Terjemahan menyebut melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya di atas muka bumi. Muka bumi yang disebut di sini umum, tapi khusus dia bumi di bawah pemerintahan dia. Itulah, bukan seluruh muka bumi. Okey. Ala, tafsiran dia dalam Imam Ibn Katsir, dia sebut 3 benda pada kalimah ala. Pertama, takabbara. Yang kedua, tajabbara. Yang ketiga, tagha.
takabbara wa tajabbara wa tagha. Apa maksud takabbara? Sombong, meninggikan diri. Apa maksud tajabbara? Bahasa orang kampung, buat ikut suka hati dia. Buat ikut sewenang-wenang dia. Apa makna tagha? Melampaui batas. Jadi Allah sebut ala di sini, sombong pun ada pada Fir'aun, tinggi diri pun ada Fir'aun, buat ikut suka hati pun ada Fir'aun, melampaui batas pun ada pada Fir'aun. Jadi bila itu keadaan dia, wa ja'ala ahlaha syi'a, dan dia menjadikan penduduknya berpecah belah. Fir'aun jadikan penduduk dia berpecah belah. Di sini ada kalimah syi'a. Di sinilah lahirnya perkataan syiah ni. Bukan nak kata syiah yang betul tu, maksudnya kalimah syiah tu dia ambil. Kalimah syiah ni satu kalimah yang pada dia tu ada bentuk persamaan, ada bentuk perbezaan. Contoh, kalau kita nak relate dengan kisah ni, Fir'aun menjadikan penduduk dia berpecah belah. Baik. Fir'aun ni seorang penguasa, seseorang pemerintah, raja di bumi Mesir. Kita akan nampak satu benda yang kontradiksi di sini. Kebiasaannya, bila seorang raja, seorang penguasa, seorang pemerintah, dia nak jaga legasi atau warisan pemerintahan dia, biasa dia seru kepada rakyat dia saling bekerjasama, saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling bersikap bertoleransi, bertolak ansur kalau dia nak jaga legasi. Ni ayat ni sebut dia menjadikan penduduk dia berpecah belah. Kalau berpecah belah, maksudnya makin lemah. Berpecah belah tak ada kekuatan. Lagu mana Fir'aun nak jaga legasi dia? Okey. Maksud syiah ialah dari sudut persamaan, apabila kamu dipecahkan mengikut kumpulan tertentu, kamu asal besar, kesatuan yang besar dipecahkan. Walaupun dipecahkan, sudut persamaan dia kena terima ideologi yang sama. Apa yang diterapkan dan ditanamkan oleh Fir'aun, walaupun ada grup ni, kumpulan ni, aliran ni, mazhab ni ke apa ke, kamu kena percaya bahawa Fir'aun adalah pemerintah yang paling unggul. Fir'aun pemerintah yang paling utama. Fir'aun pemerintah yang tidak terbatas. Segala undang-undang yang digezet, segala perkataan dia kena dengar, kena akur, kena taat, kena patuh. Maksudnya walaupun pecah tu, persamaan dia semua kena anggap Fir'aun macam tu. Tetapi perbezaan dia ialah dari sudut value, mutu, kelas ataupun kasta tu. Contoh, di sisi Fir'aun ada grup ahli-ahli sihir dia. Di sisi Fir'aun ada grup ahli nujum dia. Di sisi Fir'aun ada grup menteri-menteri dia. Di sisi Fir'aun ada grup elit-elit dia. Ada grup bangsawan-bangsawan. Ada grup peniaga-peniaga. Pakar-pakar ekonomi. Ada grup yang bawah. Buruh-buruh. Kerja di ladang, kerja di sawah, kerja di kebun contoh. Buat rumah batu, buat bangunan, buat piramid macam-macam. Dia pecah-pecahkan. Dan pula satu kumpulan dengan satu kumpulan, dia menentukan level. Hak ni bukan kata berkawan, masuk dekat pun tak boleh, bercakap pun tak boleh, bergaul pun tak boleh. Dia tentukan dah. Okey, dia pecahkan. Kalau kita kata jadi macam ni, sebab itulah dia buat macam ni. Dia tak mahu adanya kesatuan dan kekuatan. Kalau makin pecah, ada perbezaan, dia tak akan bersatu. Bila tak akan bersatu, siapa nak lawan Fir'aun? Siapa nak lawan Fir'aun? Baru rakyat hak rasa dizalimi, rakyat hak berasa ditindas, kita akan lawan Fir'aun, kita akan tentang Fir'aun, kita akan berontak Fir'aun. Mari tentera kat belakang. Tak ada apa, senyap terus. Tapi kalau semua sepakat, kita semua sepakat ni, bukan kita tak mau raja, bukan kita tak mau pemerintah, tapi dia dah buat zalim. Dia bunuh anak perempuan Bani Israel hidup-hidup. Perkara ni tak boleh dibiarkan. Kita kena bersatu. Kalau semua bersatu, lingkuplah Fir'aun. Tapi Fir'aun dah buat awal-awal ni. Inilah yang disebut divide and rule. Pecah dan perintah. Kalau nak buat ayat muda-mudi sekarang, Fir'aun dah lama buat. Kita saja yang lalai. Ayat budak-budak kan. Dia dah buat lama dah sistem ni.
Sama ada kita terbuat benda yang sama mengikut era kita, zaman kita, itu perbezaan dari sudut masa. Tapi sistem tu, kalau kita nak tengok kekuatan Bani Israel, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Mereka hidup zaman Nabi Yusuf lagi di Mesir. Lama sampai zaman Nabi Musa pun, agak-agak tak beranak ke Bani Israel ni? Tak bercucu ke? Tak berkembang biak ke? Memang akan berkembang banyak. Tapi di mana kekuatan mereka untuk lawan penindasan dan kezaliman yang Fir'aun buat? Sebab Bani Israel pun sendiri dipenuhi dengan apa? Sifat resis mereka, sama mereka. Sebab mereka pun ada apa? 12 Bani Israel tu. Oh, hak paling hebat kumpulan kami, keturunan Lewi, keturunan Yahuza, keturunan apa? Keturunan Dan. Alah, low class. Keturunan Bunyamin, low class. Mereka sendiri pun ada sifat macam tu. Sama mereka. Macam kesatuan nak datang macam mana? Tak ada kekuatan. Begitu juga yang musuh-musuh Islam buat pada kita. Pecahkan kita kepada negeri-negeri tertentu, ada sempadan, ada geografi dia. Dulu bila kita sebut Syam, kita boleh gambarkan Syam ni satu wilayah yang besar. Sekarang ni bila sebut Syam, dalam tu ada apa? Ada Syria yang nama kita tak kenal pun sebelum ni. Ada Lebanon, ada Jordan, ada Palestin, nama-nama. Lepas tu hak negara-negara baru, hak dulu tak ada lah, kita kata macam UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain ke, baru ada semua ni. Tapi dah jadi kecil. Dan ada polisi kenegaraan masing-masing yang perlu mereka ikut dan patuhi. Jadi benda macam ni, pompa-pompa, kami ada polisi negara kami sendiri, kami tak boleh campur lah. Padahal isu melibatkan saudara Muslim, sama-sama Islam. Contoh paling mudah. Negara Israel yang besar, tak berapa besar tu, dikelilingi negara Eropah ke negara Islam? Islam. Siapa jiran-jiran Israel? Arab Saudi besar, kaya lagi. Mesir besar, tentera ramai, antara yang teramai. Lebanon, Islam. Jordan, Islam. Tak kira lah hak percampuran agama tu, tapi nak habak tu. Hak belah sini sikit, ada Iran, ada Iraq, ada Syria, ada Kuwait, hak dekat-dekat tu. Tapi bila jadi isu Israel-Palestin, bila nak selesai? Beratus tahun dah tuan-tuan, beratus tahun dah tak selesai. Tapi tengok bila Rusia serang Ukraine, bukan nak angkat orang kafir ni. Bila Rusia serang Ukraine, segala adik-beradik NATO siap hantar bantuan. Walaupun tak turun secara, kita kata secara tersurat. Hak ni hantar kereta kebal sikit, hak ni hantar bom sikit, hak ni hantar peluru, hak ni hantar senjata. Ada terus saja bantuan. Tapi kita beratus tahun pun duduk lagu tu. OIC dengan cara OIC, Liga Arab dengan cara Liga Arab. Dah kita duduk dalam dua organisasi yang besar tu pun, hak ni setuju, hak ni tak setuju. Hak ni terima, hak ni tak terima. Hak ni nak buat, hak ni tak mau buat. Macam-macam nak jaga kepentingan. Kadang-kadang sama depa tu, dia ada pecah blok pula. Negara Arab sendiri, Islam sendiri, hak ni hak sokong blok timur, hak ni hak sokong blok barat. Macam-macam nak jadi. Kenapa adanya perpecahan? Sebab kita sentiasa cari perbezaan, bukan persamaan. Saya nak ambil contoh mudah nak bagi faham. Dulu, Aus dan Khazraj berapa ratus tahun berperang sebelum Nabi sampai. Ratus-ratus tahun sejarah dia. Tapi bila mari Rasulullah memperkenalkan Al-Quran, datang memperkenalkan sunnah dia, hak bergaduh beratus-ratus tahun ni boleh duduk bawah satu bumbung. Kita sekarang dah jadi satu akidah, walaupun suku mungkin berbeza, kulit warna berbeza. Tapi bila kita dah ikut Nabi Muhammad ni, kita duduk bawah satu agama, satu ajaran. Semua kena ikut Quran. Kamu ikut Quran, ani ikut Quran. Ani ikut sunnah Nabi, ani ikut sunnah Nabi. Ani Nabi sebut, ani Nabi sebut. Tengok. Mereka jadi ada kekuatan. Sebab mencari persamaan. Walaupun munafik di Madinah macam-macam, mereka cucuk. Kalau baca sejarah, macam-macam cucuk. Tapi kita hari ini yang jadi berpecah sebab kita tak mau cari persamaan tu. Kita sentiasa cari perbezaan. Mari seorang di masjid contoh. Oh, siapa malam ni ngajak? Ustaz tu. Oh, ustaz tu aliran lain tu, bukan geng kita. Oh, ustaz dah. Tak ada apa-apa lagi. Itu aliran lain tu, bukan geng kita. Apa maksud bukan geng kita? Habis kawan ni geng siapa, kawan tu geng siapa? Sebab kita cari perbezaan tu. Ha, ni aliran lain, ha, ni aliran lain, tu mazhab lain, ni mazhab lain.
Kita tak jadikan isu khilafiyah tu sekadar khilaf semata-mata. Tapi kita kebalkan dengan kebersamaan yang dah duk ada. Sebab kita ni Tuhan kita sama. Nabi kita pun Nabi yang sama. Wahyu pun wahyu yang sama. Tu jadi pelik tu, pasal apa nak bercerai-berai, pecah belah lagi? Apa lagi yang tak sama? Yang tak sama ialah hawa nafsu kita tu. Tuduh orang macam-macam, label orang macam-macam, tempatkan orang macam-macam, sudutkan orang macam-macam, artikan orang macam-macam, anggapkan orang macam-macam, andaikan orang macam-macam. Kalau semua sama, tu dengan Al-Quran ni, setuju dengan Al-Quran ni, setuju dengan satu sunnah, setuju dengan Nabi kita sama, macam mana lagi perbezaan nak ada? Tapi sebab kita sentiasa melihat perbezaan, tak cari persamaan. Bahkan hak agama, hak bahagian dunia ni pun kita cari perbezaan kan. Kereta sama kereta je, padahal kereta sama kereta cukup lah. Hang pakai kereta, aku pakai kereta. Tapi kebetulan kita pakai kereta kancil. Dia pun, kancil saja, tak pakai Honda, lemah. Padahal kereta sama kereta, dia nak cari kat perbezaan dia tu lebih hebat daripada orang lain. Contohlah tu. Okey. Baik, sebab itulah dalam dunia dakwah, saya pernah sebut ni beberapa tempat. Dalam dunia dakwah ni, hak paling penting kena ada dua benda. Pertama ialah berani, yang kedua ialah sabar. Berani, sabar. Berani untuk apa? Berani untuk menyatakan perkara yang benar. Perkara yang sebenar, perkara yang hak. Kena ada keberanian. Yang kedua, bersabar di atas keberanian kita menyampaikan tu. Okey, sebab apa? Sebab orang yang berani menyatakan perkara yang sebenar, dia akan datang macam-macam pada dia. Okey, contoh Nabi Muhammad sebelum diangkat jadi rasul, sebelum berdakwah, sebelum bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kafir musyrikin Mekah, apa pandangan mereka pada Nabi? Sebelum berdakwah, Nabi seorang manusia yang baik, akhlak yang baik, seorang pemuda yang soleh. Kami panggil dia Al-Amin, yang paling amanah, yang paling terpercaya, tak pernah cakap bohong. Tu belum berdakwah. Start saja Nabi berdakwah, menyatakan kebenaran wahyu daripada Allah, dia tukar statement dah. Sebelum ni macam-macam. Penipu, pembohong, pendusta, orang tak apa betul, gila, kurang siuman. Semua labelan datang pada Nabi. Sedangkan Nabi sebut perkara yang betul, ajak mereka kepada Allah dan kebenaran. Begitu juga orang yang nak bercakap benda benar, kena berani. Kalau ada perasaan takut, habis lah. Lepas tu bila berani tu, tunggulah orang nak kata macam-macam ni. Orang ni nak kata macam ni, orang ni nak tuduh macam ni. Kalau jenis dalam hati ada taman, 2 kali. Saya datanglah kat sini kali yang kedua. Habis kuliah ada orang tahan. Waktu kat gelap tu. Ustaz ni macam ni lah, ustaz ni macam ni lah, ustaz ni. Inilah kali terakhir saya datang Masjid Ibadur Rahman. Saya tak mau dah. Sebab orang cela saya macam-macam, orang caci saya macam-macam, saya berhenti dah. Tu kalau dalam hati ada taman. Sebab tu kena sabar. Kena sabar. Macam Nabi Muhammad kalau tak sabar tu, tuan-tuan, kalau Nabi Muhammad pilih keselesaan, lagi kalau kita nak pilih selesa, betul. Contoh, sebelum kita bergelar penceramah, sebelum kita mengajar sebelum ni, kita hidup dengan cara sendiri kita, ada kerja sendiri, tak ada siapa ganggu kita, tak ada siapa kacau kita, tak ada siapa kata macam mana, sebab orang tak kenal kita. Seronoknya hidup pergi mana-mana pun bebas. Tapi bila kita berceramah, kena nyatakan yang sebenar, kena nyatakan perkara yang hak, ada orang tak suka. Bila orang tak suka, orang kata macam-macam. Kita nak ke pilih hidup yang kita rasa lebih selesa? Pada aku duduk ceramah ni, baik aku hidup macam dulu, tak ada orang kacau, tak ada orang kata, tak tersentuh hati, tak ada apa. Nabi pun boleh buat benda yang sama, sebab ni amanah dan tanggungjawab. Kata-kata pi lah. Mulut tempayang boleh tutup, mulut orang tak boleh tutup. Kena ada keberanian. Kemudian tu kena berani. Ada orang tu jenis tak berani. Tak berani lagu mana? Dia nak sampaikan kebenaran. Tapi dia tak berani lagu mana? Dia tak berani lagu ni. Aku ni nak cerita benda betul ni, tapi kalau aku nak cakap direct, kalau aku nak cakap straight ni, takut orang terasa hati pula.
Takut orang kata macam-macam. Jadi dia pun CP. Takut apa? Takut kalau aku cakap benda ni hak betul, kalau aku cakap benda ni hak sebenar, follower aku sekarang 1 juta ni, tinggal 100 orang lingkup aku. Contohlah, kalau aku cakap sebenar ni, orang jadi tak suka, orang jadi marah ni. Kalau aku keluar statement ni, 1 juta tu view aku, 1 juta populariti aku, tinggal 100, rugi ni. Kalau takut benda macam tu, berhentilah. Ni view saya baru 2 jam 40k dah. Mana nak capai? Kalau aku cakap benda ni, tak ada siapa pun nak tengok contoh. Kita sayangkan benda-benda tu. Jadi kita berdakwah sekarang ni untuk apa? Kita duk menyatakan kebenaran ni untuk apa? Untuk populariti, untuk glamour, untuk view, atau untuk Allah. Tu je point dia. Saya pernah sebut sebelum ni pun, kalau kita ada ikhlas niatkan pada Allah, semua benda tu akan datang sendiri. Semua akan datang sendiri. Tapi kalau kita mencari itu lebih awal, kitalah yang cari nahas. Kita akan dapat benda tu lah. Nak populariti, populariti lah. Nak glamour lah. Nak view lah. Nak subscribe saja kita dapat. Tapi perlu ingat dua benda tu. Berani dan sabar. Sebab duk sabar ni lah boleh lagi ni. Kalau tak ada sabar, berhenti lama dah. Kalau nak kira kan. Hidup pun selesa, tak ada orang kacau, tak ada apa. Okey. Nak berhenti boleh berhenti dah kot. Tak ada habis lagi ayat ni. Tapi tak apalah. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Dan dia menindas segolongan daripada mereka. Maksud yang ditindas segolongan tu merujuk kepada Bani Israel. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dengan cara mereka menyembelih anak laki-laki mereka dan mereka membiarkan hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya dia kembali kepada Fir'aun, termasuk di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan. Baik, ini satu bentuk penghinaan. Kepada siapa? Kepada Bani Israel diperlakukan demikian. Tapi kenapa Fir'aun, hak sebelum ni duk elok-elok dengan Bani Israel, tiba-tiba rasa nak membunuh ni pasal apa? Kan kalau nak kira bunuh, semenjak ada lagi nak bunuh-bunuh dah. Bunuh-bunuh ni duk tengah-tengah dah. Tapi sebelum tu, tak bunuh pun. Pasal apa jadi nak bunuh tu? Ada beberapa perkara. Contoh, orang-orang Bani Israel ni, mereka ada satu, dia macam bentuk ramalan lah. Bentuk ramalan. Ramalan ni datang daripada siapa? Datang daripada nenek moyang mereka, Nabi Allah Ibrahim dulu. Benda ni tak jadi timbul sebab sebelum ni mereka selesa duduk di Mesir. Tapi bila Fir'aun buat macam-macam, mereka teringat balik benda ni. Dulu, waktu zaman Nabi Allah Ibrahim, hak dia berpindah dari Babylon ke bumi Kan'an, Palestin, Kan'an dia pernah masuk bumi Mesir. Waktu dia masuk bumi Mesir bersama dengan isteri dia Sarah tu kan, Raja Mesir rampas Sarah kan, kita tahu cerita tu. Raja Mesir rampas Sarah, cuba buat macam-macam, perkara yang tak bermoral pada isteri dia. Allah tahan daripada perbuatan yang memalukan dan terkutuk tu. Ringkas cerita, dia mengembalikan semula Sarah kepada Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim pernah mengungkapkan, suatu masa akan lahir salah seorang daripada anak cucu keturunannya yang akan menghancurkan kerajaan Mesir ni. Tapi tak mention bila berlaku anak cucu dia tu siapa. Satu masa akan ada seorang anak cucu dia akan menghancurkan kerajaan Mesir ni. Jadi walaupun benda tu disebut lama oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tak menerima kezaliman dan pembalasan, mereka tak ingatlah kisah tu. Tapi bila start Fir'aun buat macam-macam, mereka teringat balik. Dan bila teringat, mereka mengharapkan akan hadirnya seorang yang dimaksudkan tu. Dalam harapan bila nak mai. Jadi benda ni didengar oleh bangsa Kipti. Bila didengar oleh bangsa Kipti bagi tahu kat Fir'aun. Macam ni. Fir'aun kata, bahaya lagu ni. Siapa orang tu tak tahu. Jadi cara untuk kita kata putuskan benda tu ialah hak mana baru beranak, kita bunuh lah. Hak mana beranak bunuh,
satu masa penasihat dia pun pening mai jumpa Firaun. Macam mana ni tuanku? Ni ayat rekod sendiri ni, tak ada dalam tafsir ni, nak bagi mudah faham. Setengah orang tu dia tanya, ni hak ustaz sebut tu dalam tafsir mana? Ni payah ni, hak betul-betul tafsir lah. Ada benda yang kita buat tu nak bagi pengukuhan dan pemahaman tentang kisah tu, bukan tafsir. Ni, kalau kita duk kutip bunuh, apa akan jadi dengan nasib kita ni? Contoh, sekarang ni, Bani Israel, pemuda-pemuda dia dengan orang tua dia duk buat kerja jadi kuli. Satu masa, hak muda akan jadi tua, hak tua akan mati. Kemudian, hak baru nak lahir, kita duk kutip bunuh. Jadi, satu masa, siapa nak jadi kuli kita ni? Dah baru nak bunuh. Hak ada, makin tua, mati. Kita akan kekurangan. Siapa nak kerja? Takkan kita nak jadi kuli balik? Betul juga tu. Jadi, lagu mana nak buat? Jadi, kita buat akta kerajaan yang baru, dia ada perselisihan. Contoh, tahun ni kita bunuh, tahun depan kita biarkan. Tahun ketiga bunuh, tahun keempat biarkan. Beza Nabi Musa dengan abang dia Nabi Harun 3 tahun. Tapi kebetulan zaman Nabi Harun lahir tu, yang tahun tak dibunuh. Hak tahun dibunuh tahun siapa? Tahun Nabi Musa. Tahun Nabi Musa. Sebab itulah dalam ayat 3 tu, Imam Ibn Katsir sebut dia hampir mirip dengan ayat 3 surah Yusuf. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah Nabi Yusuf. Tengok sisi persamaan. Tadi dengan Nabi Muhammad, apa persamaan Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Nabi Yusuf dipisahkan dia dengan bapa dia. Nabi Musa dipisahkan dia dengan mak dia. Dua-dua dipisahkan waktu kecil. Itu kecil sangat. Ini nak kata remaja tak lagi. Waktu tu gulam baru. Ini berpisah dengan bapa, ini berpisah dengan mak. Tapi dua-dua dijanjikan Allah akan mengembalikan semula anak yang mereka berpisah tu balik pada mereka. Kan sebelum nak hanyutkan Nabi Musa tu, Allah bagi ilham, bagi wahyu. Kami akan mengembalikan semula anak ni pada kamu. Berpisah dengan mak Nabi Musa dan mengembalikan semula walaupun sebagai tukang susu kepada anak dia sendiri di istana Firaun. Nabi Yaqub pun mengharapkan benda yang sama. Anak dia duk cakap mati dah, kena makan serigala dah, aku rasa Yusuf masih hidup. Last kali Allah mengembalikan Yusuf pada dia. Dua-dua berada di bumi yang sama. Nabi Yusuf mai ke Mesir. Nabi Musa pun duduk di Mesir. Dua-dua ni dikhianati. Bukan dikhianati, satu dikhianati. Sumber yang sama, sumber air. Nabi Yusuf duduk dalam mana? Telaga, sumber air. Nabi Musa dalam sungai, sumber air. Dua-dua ni Allah jatuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Nabi Yusuf handsome, memanglah semua orang cinta, semua orang kasih. Nabi Musa waktu kecil lagi. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Kami tumpahkan rasa cinta dan kasih. Siapa yang tengok Nabi Musa waktu bayi tu, maksudnya teringat kasihnya, sayangnya tengok baby. Sebab tu bila isteri Firaun tengok tu, terus Allah timpakan perasaan tu. Tak boleh bunuh ni, aku tak ada anak ni, aku nak jaga anak ni, aku nak bela anak ni, nak jadikan anak aku, angkat aku ni. Bergaduh pula dengan Firaun. Tapi nak abad tu lah Firaun, ganas-ganas dia pun bila bini, aku nak pula. Contoh lah tu, tak ada dalam tafsir ni. Itu payah orang ni. Nak abad cerita. Jadi dia bini dia pun jadi, tak apalah, nak bela-bela lah. Tapi dia tak tahu, tu sumber kemudaratan terbesar yang akan menghancurkan pemerintahan dia. Hak dia nak bela tu lah. Jadi hak dia duk bunuh sebelum ni macam bunuh sia-sia, bunuh saja-sajalah. Tak ada manfaat sikit pun. Dah kawan ni lah yang membesar depan dia ni. Tu nak habaknya, poin tadi, hubungan kedekatan dan kekerabatan tak ada jaminan. Kalau kita tu sombong dan menolak kebenaran. Kira lama ni. Paling lama Nazih kan? Selepas PKP ni saat ni lah. Daripada pukul apa tadi? 8 lebih nak pukul 10 ni. Terlebih ni. Saya ingat bayaran pun lebih ni. Saja saya melawak tu. Lebih. Seminit RM10 biasanya. Lebih tu.
saja tu, tak ada apa. Kita berhenti di sini. Agak-agak dah pukul 10 semaya isyak tak? Pukul 10, jadi kena berhenti. Jadi setakat ni pada malam ni, mudah-mudahan 2 ayat yang kita baca dapat dijadikan sedikit pencerahan dan pemahaman kita berkaitan tafsirannya. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kemudahan, bukan sahaja kepada saya, bahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, untuk sentiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan lebih jauh mengamalkan isi-isi yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang, yang selalu tersilap dan tersalah adalah diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawasiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.